Assalamualaikum. Saya ingin membentangkan peranan gerakan Pan-Islamisme mengukuhkan Empayar Uthmaniyah dalam menghadapi ancaman kuasa Barat. Pendahuluan, akibat daripada satu bencana alam, hasil pertanian menjadi berkurang, rakyat menjadi gelisah dan terdapat pula desakan pembaharuan disuarakan golongan liberal Uthmaniyah. Golongan ulama menentang pembaharuan kerana kesemuanya melemahkan kedudukan Islam dan cara hidup tradisional. Kerajaan Uthmaniyah berada dalam keadaan bankrupt kerana terpaksa membayar ganti rugi yang berlaku banyak kepada kuasa-kuasa Barat akibat kekalahan demi kekalahan dalam beberapa siri peperangan. Kuasa-kuasa Barat banyak campur tangan dalam hal ehwal kerajaan Uthmaniyah. Mereka memberi alasan layanan tidak adil terhadap rakyat bukan Islam yang tinggal di wilayah Uthmaniyah. Untuk menyelamatkan kerajaan Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid II melakukan pelbagai pembaharuan, contohnya dalam bidang pendidikan, undang-undang dan pentadbiran. Gerakan Pan-Islamisme ataupun Gerakan Islam Sedunia merupakan satu dasar terpenting dalam pemerintahan Sultan Abdul Hamid II untuk menghadapi gelombang kemarahan kuasa-kuasa Kristian Barat dan gerakan Zionis. Isi pertama, seruan Gerakan Pan-Islamisme. Gerakan Pan-Islamisme memberikan perpaduan dan kerjasama dalam umat Islam sejagat, iaitu pimpinan seorang khalifah Turki Uthmaniyah yang berperanan menyatu padu umat Islam dan membela hak ummah Islam. Dasarnya membantu Sultan Abdul Hamid II memperkukuhkan lagi kedudukannya, iaitu semasa beliau dan Empayar Uthmaniyah diancam gerakan imperialisme Barat, dan membantu beliau semasa penjajah Barat berusaha menghancurkan kerajaan Uthmaniyah untuk kuasai dunia Islam. 5 tahun menaiki tahta, Sultan Abdul Hamid II telah berhadapan dengan 3 serangan, iaitu berhadapan dengan serangan Rusia untuk mengancam ibu negara Uthmaniyah sendiri, iaitu Istanbul, dan penaklukan Perancis ke atas Tunisia, iaitu wilayah Uthmaniyah, serta penaklukan British ke atas Mesir, iaitu wilayah Uthmaniyah. Sultan Abdul Hamid II berusaha mengeksploitasikan dasar Pan-Islamisme, khasnya sistem kekhalifahan yang merupakan senjata utama penduduk Islam di jajahan Empayar Uthmaniyah Asia dan jajahan Empayar Uthmaniyah Afrika. Sultan Uthmaniyah terdahulu mengenepikan gelaran itu, tetapi apabila ada wilayah Islam yang jatuh ke tangan pemerintah kuasa Kristian abad ke-18, kerajaan Uthmaniyah menuntut perlindungan dan sokongan daripada umat Islam yang berada di luar empayar itu, sama seperti tuntutan oleh negara-negara Barat untuk melindungi orang Kristian dalam Empayar Uthmaniyah. Orang Eropah mula menganggap Sultan, iaitu Khalifah Uthmaniyah, orang yang berkuasa dalam hal ehwal kepercayaan dan kekuasaan mereka. Sultan Abdul Hamid II menyedari pengaruh kepercayaan itu, dan beliau memastikan perlembagaan negara pada tahun 1876 mengandungi artikel, iaitu Sultan sebagai Khalifah adalah pelindung kepada agama Islam sejagat, dan beliau menjadi simbol rasmi gerakan Pan-Islamisme yang bertujuan menyatukan semula dunia Islam di bawah seorang khalifah. Sultan berusaha menghidupkan dan mengukuhkan keagungan institusi Khalifah Islamiyah yang mampu menggerunkan imperialisme Barat, khasnya British. Dan meskipun Turki Uthmaniyah makin lemah dalam aspek politik, negara-negara Barat masih takut dengan kekuatan dan kesatuan umat Islam. Isi kedua, mengadakan pertemuan tertutup dengan ulama dan sarjana Islam terkemuka. Pada tahun 1880, Sultan Abdul Hamid II mengadakan pertemuan tertutup dengan para ulama, sarjana dan pemimpin Islam yang terkemuka. Beliau membincangkan pelaksanaan dasar Islamisme yang dapat menyekat kemarahan kuasa-kuasa Kristian Barat. Para ejen Sultan menghubungi para wakil umat Islam yang berada di bawah pemerintahan British, berada di bawah penjajahan Perancis dan berada di bawah Rusia agar menyertai gerakan Pan-Islamisme ini.
Antara tokoh yang menyertai gerakan pan-Islamisme ini termasuklah Abdul Al-Qadir, Al-Maghribi dan Rashid Ridha. Isi ketiga, Sultan mendampingi para ulama berketurunan Arab. Hal ini kerana untuk mendapatkan sokongan daripada pan-Islamisme, antara penyokongnya yang terkuat bagi gerakan pan-Islamisme itu ialah Syekh Muhammad Abdul Huda As-Sayyadi, iaitu seorang ulama Arab dari Aleppo, Halab, Syria. Beliau merupakan anggota tarikat Rifayah. Abdul Huda ini bukan sahaja mengakui kesahihan dakwaan kerajaan Uthmaniyah terhadap khalifah iaitu Sultan Abdul Hamid II, malah beliau menganggap sultan sebagai khalifah di muka bumi itu dan ketaatan kepadanya wajib bagi seseorang yang beriman. Orang Arab Syria yang lain dipengaruhi oleh dasar pan-Islamisme. Sultan Abdul Hamid II ialah Ahmad Izzat Pasha Al-Abid, merupakan setiausahanya kedua, dan dua orang ulama iaitu Yusuf An-Nabhani dan Hussein Al-Jiz. Selain itu, Sultan juga mendapat sokongan daripada Syekh Zafir dari Mekah dan Syekh Fadil dari Hadramaut, Yaman. Isi keempat, projek kereta api Hijaz. Perkara ini untuk memenuhi dasar pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II. Beliau telah menjalankan beberapa projek tertentu, iaitu projek terpenting ialah projek kereta api yang menghubungkan Damsyik di Syria dan Madinah sepanjang 1357 batu. Projek ini telah menelan belanja sebanyak 3 juta pound sterling. Projek ini dimulakan pada tahun 1901 dan berjaya disiapkan pada tahun 1908. Projek kereta api Hijaz merupakan satu projek tulen umat Islam. Pekerjanya terdiri daripada orang Islam dan kos pembinaannya adalah hasil sumbangan pemimpin dan masyarakat Islam seluruh dunia. Projek ini dijalankan untuk memudahkan para jemaah haji menunaikan ibadat berkenaan dan meningkatkan imej Sultan Abdul Hamid II sebagai penaung dan pembela Islam, serta bertujuan menghantar perisik untuk memantau penduduk dan daerah pendalaman tunduk kepada kerajaan pusat yang diketuai oleh Sultan. Isi kelima, menggalakkan perkembangan sistem telegraf iaitu komunikasi. Sultan Abdul Hamid II juga menggalakkan perkembangan sistem telegraf dalam Empayar Uthmaniyah bagi menjayakan dasar pan-Islamisme. Kementerian Telegraf ditubuhkan bagi menjayakan agenda ini. Kemajuan sistem telegraf ini digunakan untuk mengawal daerah pendalaman supaya tunduk kepada kerajaan pusat di Istanbul. Beliau telah mengarahkan supaya dibina talian telegraf sepanjang 30,000 km di seluruh pelosok Empayar. Stesen-stesen telegraf telah dibina di seluruh bandar di Turki dan wilayah serta bandar yang dikuasai oleh Mekah, Madinah, Damsyik, Tripoli Barat dan India. Isi keenam, menggalakkan perkembangan semula pengajian Islam di Syria. Sultan Abdul Hamid II mengilhamkan dan menggalakkan perkembangan semula pengajian Islam di Syria. Sultan telah menubuhkan sekolah agama bagi orang lelaki dan wanita di bandar serta di desa. Langkah ini diambil dengan pembiayaan Sultan sendiri untuk menghalang para pelajar memasuki sekolah-sekolah Kristian. Sultan membaik pulih bangunan masjid lama, membina masjid baru di Damsyik dan perkembangan yang serupa juga dilakukan di Beirut. Segala projek seperti membina sekolah agama, membina masjid, menggalakkan pengajian agama adalah selari dengan tuntutan Al-Quran. Sultan secara sedar dan terancang menganjurkan aktiviti ini untuk memenuhi hasrat agama dan matlamat politik Sultan sendiri berdasarkan pan-Islamisme. Sultan menggalakkan penerbitan buku-buku agama. Beliau cuba mengawal perkembangan akhbar yang menjadi alat untuk menentang dasar-dasarnya yang dianggap sebagai menyekat kebebasan rakyat. Isi ketujuh,
menyokong gerakan idea pan-Islamisme yang lebih radikal. Sultan Abdul Hamid II juga untuk beberapa tahun tertentu menyokong idea pan-Islamisme yang lebih revolusioner seperti yang diperjuangkan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Pada tahun 1892, Sultan telah menjemput Al-Afghani ke Istanbul untuk menyokong usahanya untuk perpaduan umat Islam sejagat. Namun, setelah Al-Afghani berkrisis dengan para penasihat Sultan yang berfikiran konservatif, terutamanya Syekhul Islam iaitu Mufti, maka Sultan Abdul Hamid II telah menahan terus Al-Afghani dalam istananya sehinggalah dia meninggal dunia. Kerjasama yang terjalin tidak dapat dipertahankan kerana Al-Afghani lebih mengutamakan reformasi dan pentadbiran yang lebih demokratik berbanding Sultan yang berminat untuk mempertahankan pemerintahannya yang berorientasikan Islam masih autokratik. Kesimpulan, dasar pan-Islamisme telah diperjuangkan dengan lebih serius dan meluas oleh Abdul Hamid II berbanding Sultan-Sultan Uthmaniyah sebelumnya. Keadaan semakin buruk kerana campur tangan kuasa asing yang mengapi-apikan pemberontakan kaum Kristian yang bernaung di bawah pemerintahan kerajaan Uthmaniyah.